Selamat datang ke saluran kata gelap. Diharap anda semua terhibur dengan rancangan ini. Kata gelap. Hello. Selamat malam semua. Ada orang lain dengan aku kat sini. Okey. Sekejap saya nak atur ni sikit. Okey. And then macam mana? Hello. Okey, semua? Okey. Hello. Selamat datang ke rancangan Kanta Kelam bersama dengan saya, NG Salute. Okey, bagaimana hari anda hari ini? Diharap lebih baik daripada semalam lah ya. Okey, di sini saya ingin buat update sikit lah untuk jumlah COVID yang terbaru hari ini, iaitu di Malaysia 8,868 meningkat daripada semalam, dan di Sarawak pula 281 kes. Bila nak habis ni? Aduh. Okey. Diharap kita semua patuhilah SOP yang telah disediakan. Sama-sama lah kita bekerjasama untuk menurunkan jumlah jangkitan ini setiap hari, supaya kita mampu hidup seperti dulu, atau paling tidak pun dalam norma baru yang lebih selesa tanpa kekangan macam sekarang. Okeylah. Seperti yang anda dah tahu, hari Khamis malam Jumaat ni merupakan merupakan hari untuk saya melakukan memberi perkongsian kisah-kisah seram yang saya jumpa dalam web internet, dan juga ada yang hantar pada saya lah. Yang dia orang hantar, saya akan sertakan siapa yang hantar, dan yang itu untuk yang saya cari, saya akan sertakan dengan laman web yang di mana saya jumpa kisah berkenaan. Okeylah. Tanpa membuang masa, tapi ingat sebelum kita terus ke cerita pertama, anggaplah ini semua hanyalah penghibur dan peneman anda. Okey? Okey. Jadi kita teruskanlah ke kisah pertama, iaitu siapa pula yang mandi itu? Okey. Saya kembali ke sini. Alright, tengok muka saya lagi kan? Okey. Seperti yang saya sebut tadi, kisah pertama kita adalah ini ya. Okey, biar saya terus ke cerita, okey? Okey. Kisah pertama kita pada malam ini adalah siapa pula yang mandi itu? Okey. Kisah ini berlaku kira-kira 16 atau 17 tahun yang lalu lah. Masa tu saya menyertai satu aktiviti peringkat kebangsaan, dan kami telah ditempatkan di sebuah maktab perguruan yang terkenal di Sarawak.
Okey, bagi pelajar perempuan sekolah kami dan 3 lagi sekolah lain, kami telah ditempatkan di sebuah hostel lama berdepan dengan padang berkumpul, kira macam assembly place lah. Okey, kalau kita sekarang kita panggil tu assembly place lah, assembly zone ke macam tu lah. Okey. Nak dijadikan cerita. Okey, malam pertama dan kedua kami okey sajalah. Tapi malam ketiga dan keempat kami telah diminta untuk berlatih sehingga lewat malam kerana aktiviti yang saya sertai ini sudah semakin hampir. Okey, saya minta maaf saya tak dapat masukkan apa aktiviti yang dia katakan, tapi saya rasa mungkin ni aktiviti yang besar lah sebab dia cakap peringkat kebangsaan kan. Okey. Kami telah bergegas balik memandangkan jam telah menunjukkan pukul 12.30 tengah malam. Oleh kerana keadaan pada masa itu sunyi sepi dan jalan raya agak lengang, pemandu bas kami mampu memandu basnya lebih laju dari kebiasaannya. Sebaik saja sampai di hostel, kepala masing-masing dah fikir bantal tilam. Biasalah, kalau dah letih kan, memang macam tu lah. Okey, masuk aja dalam bilik. Saya dan 3 teman sebilik iaitu Nora, Azhar dan Zana terus tukar baju dan apa lagi? Baring. Terus baring. Tukar baju, baring terus sebab dah letih sangat. Sebab dah terlampau letih itulah saya tak sedar siapa antara kami yang telah dulu berlayar untuk ke alam mimpi. Cuma saya terbangun apabila saya mendengar alarm telefon yang selalu dipasang oleh salah seorang daripada kawan sebilik saya iaitu Azhar berbunyi. Alarm itu biasanya ditetapkan oleh Azhar pada pukul 2. Dah berbunyi pun alarm Azhar ni. Rasa nak buang air pula. Tong steam tu lah. Aduh. Saya pun terus bangun. Walaupun masih dalam keadaan separuh sedar. Kira macam masih mamai lah. Okey. Biasanya keadaan di bilik mandi ataupun bilik air pada masa itu pasti sudah riuh rendah, sebab pelajar-pelajar sekolah lain memang dah awal sapu semua bilik mandi yang ada di dalam bangunan itu. Tetapi yang peliknya, pagi ni tak ramai pula yang bergegas berebut nak mandi macam selalu. Mungkin semua terlampau letih lah, maklum lah kan, dia orang kan balik lewat malam tadi, jadi semua masih letih lah. Jadi saya pun mengambil baldi saya yang berisi barang-barang untuk saya mandi dan saya pergi ke tingkat bawah untuk mandi dan lakukan apa yang sepatutnya lah, yang kita rutin pagi, yang kita perlu buat setiap pagi. Saya pun pergilah ke salah satu bilik mandi yang biasa saya pergi tu. Sesampai di bilik mandi, saya lega kerana ada beberapa bilik yang masih kosong. Selainnya sedang digunakan sebab saya ada dengar bunyi air mengalir dan orang tengah mandi.
Saya ni memang jenis yang mudah aje. Saya lebih suka mandi di dalam tandas sebab all in one. Faham kan? Dekat sana boleh mandi, dekat sana juga boleh kan? Sama ni, sama macam saya. Saya pun macam tu. Okey, lagi cepat. Betul dia cakap ni. Memang lagi cepat. Tak memaksa kawan-kawan lain yang tengah menunggu. Bukan memaksa, salah. Sorry. Tak menyeksa kawan-kawan lain yang tengah menunggu. Betul. Tapi malam awal pagi tu saya lebih cepat dari biasa sebab banyak urusan dia skip. Mungkin dia pagi tu tak macam biasa, dia skip, mungkin dia tak tak ni kan. Kita tak tahulah, itu pulangan dia lah. Okey. Sesudah selesai semua urusan, saya pun balik ke bilik. Kebetulan pula Nora dan Azhar dah bangun dan turun bersama ke bilik air. Maka tinggallah saya dengan Zana yang masih berselimut. Tak bangun. Okey. Sebelum selesai saya bersiap, Azhar dan Nora pun sampai ke bilik. Saya pun laju betul korang selesai? Mana tak lajunya? Tak ada orang lah, jawab Azhar. Tak ada orang? Bukankah di bilik mandi depan pintu masuk yang kau selalu pakai tu, kan ada orang tengah mandi kat situ? Masa aku balik tadi, kalau tak silap, dia masih mandi tau. Engkau ni ngigau ke? Tadi bilik mandi tu kering lah. Aku yang first masuk. Lantai masih kering lagi lah. Mana ada orang guna. Just yang kau pakai tu aja yang basah. Kesan selipar kau pun masih ada lagi kat situ. Kesan selipar kau seorang aja. Tu yang aku cakap kat Nora ni. Berani betul si Meg ni. Mandi sorang-sorang. Sambil si Azhar ni mengesat rambut. Jadi saya pun terfikir, sudah. Siapa pula yang mandi dengan aku ni tadi sebenarnya? Okey lah guys, bagaimana kisah pembuka tirai kita tadi? Pembuka tirai kita malam ni tau. Macam mana? Ada goyang? Tak ada? Okey. Okey, diharapkan anda semua berpuas hati dengan perkongsian yang telah saya baca tadi. Okey. Korang fikir kan, siapa yang mandi bersama dengan si penulis tadi ya? Okeylah, fikir-fikirkanlah sendiri, okey? Macam yang selalu saya cakap lah. Anggaplah semua perkongsian ini sebagai satu penghibur dan peneman anda semua. Okey? Salam Kanta Kelam. Salut.
Okey. Sini lagi. Okey. Ini kisah terakhir kita pada malam ini. Pula bertajuk yang ini tajuknya adalah Hantu Banduan. Okey. Tanpa buang masa. Terus. Alright. Kisah ini berlaku pada hari pertama saya masuk ke alam sekolah menengah, iaitu tingkatan 1. Saya tinggal di asrama pada masa tu. Okey. Nak dijadikan cerita, malam tu sekitar pukul 2 pagi, pukul 2 pagi, macam itulah tiba-tiba saya tersedar. Entah apa yang ada di benak fikiran saya pada masa tu, saya pun tak tahu. Saya ni boleh berani keluar dari dom dan terus berjalan ke arah koridor. Masa tu saya tak tahu kenapa saya boleh jadi macam tu. Saya boleh berdiri di luar, tengok bawah, tengok atas, tengok bangunan dom lain. Kan pelik tu. Pukul 2 pagi. Terima kasih Google. Maafkan saya ya. Ni Google Home ni, aduh, masa ni pula kau berbunyi. Dia potong steam betul lah. Okey, masuk lagi. Okey. Pagi tu. Pukul 2 pagi. Bukan 2 petang tau. Boleh jalan-jalan dekat koridor tu. Entahlah apa dah masuk lah dalam budak ni. Dah puas saya berjalan-jalan di sepanjang koridor itu, saya pun kembali masuk ke dalam dom. Masa itu semua kawan-kawan saya memang dah dibuai mimpi. Memanglah siapa lagi yang nak bangun pukul 2 siap jalan-jalan. Kau seorang ajalah. Selepas baring di katil, saya pun membentulkan selimut saya dan mula ingin tidur kembali. Namun tiba-tiba saya terdengar bunyi telapak kaki orang di koridor. Abaikanlah. Mungkin ada yang bangun pergi tandas kot. Tak sampai beberapa minit selepas tu, sekali lagi pula saya dengar bunyi telapak kaki. Tapi kali ini dia tambah ada bunyi nafas. Lama kelamaan saya dengar bunyi tapak kaki dan nafas tu macam makin dekat dengan saya. Bunyinya makin dekat. Dan time tu lah selimut dah sampai kat kepala. Maafkan saya. Aduh. Apa pula ni? Aduh, tolonglah jangan kacau aku. Tolonglah. Aduh. Saya memang takut sangat masa tu. Memang sah. Suara nafas
dan bunyi tapak kaki itu sudah berada di dalam dom kami. Okey, untuk pengetahuan semua ya. Untuk pengetahuan semua, dom kami ni memang tak kunci. Tak ada kunci. Sebab jangankan kunci, lock pun tak ada. Jadi kalau tak tutup pun sama aja, macam tak ada kan. Balik pada cerita ni, okey. Bila saya sedari benda itu dah semakin dekat, malah mendekat dengan katil saya, saya pun pejamkan mata dan pejamkan mata, takut korang tahu apa? Takut tiba-tiba benda tu dia selak selimut. Dia tunjukkan muka dia yang hodoh tu dekat saya. Sah. Situ sah juga. Sah terkencing. Okey, kesian. Dengan tidak semenang-menangnya, tiba-tibalah katil saya bergoyang. Aduh. Tolonglah jangan kacau aku. Pergilah. Kau kacau lah orang lain. Pergi. Jangan kacau aku. Aku sumpah aku tak keluar lagi. Tolonglah jangan kacau aku. Teriak saya dalam hati sambil kaki saya tarik sampai ke dada dengan harapan benda tu tak tangkap kaki saya dan tarik. Seluruh masa tu seluruh badan saya bergetar ketakutan. Pada ketika itu saya kuatkan diri untuk membaca beberapa potong surah yang mampu diingatlah pada masa takut macam tu kan. Yang lebih gilanya lagi, saya boleh dengar bunyi nafas yang bunyi macam tu betul-betul di sebelah kaki katil saya. Okey. Katil saya bergoyang masa tu lebih kurang 10 minit. Tapi saya rasalah kalau saya lah, dia goyang 10 minit pun rasa macam sejam lah. Betul kan? Kalau dah takut tu 10 minit pun rasa 10 jam lah. Setelah selesai kes katil digoyang tu, okey, saya pun lega. Namun kelegaan saya ni tak lama apabila saya dengar bunyi orang menarik besi, atau lebih tepat lagi rantai besi di koridor kami. Takkanlah sini nak datang usik kita orang pula. Aduh, dia dah up pula game. Baliklah, janganlah kacau kita orang kat sini. Janganlah kacau aku, tolonglah. Aku nak tidur, tolonglah. Bunyi seretan rantai itu semakin lama semakin kuat, dan akhirnya saya terkejut apabila saya terdengar bunyi satu tembakan. Kemudian disaut pula dengan jeritan. Dan akhirnya bunyi seakan-akan ada benda yang rebah, jatuh, tumbang pada masa itu. Dan saya pun terus membisu.
Sorry. Maafkan saya sekejap. Nah, tu ni. Okey. Maafkan saya, jangan marah. Kalau marah cepat tua, okey? Okey. Okey guys, macam mana? Macam mana dengan perkongsian terakhir kita tadi guys? Sebenarnya ada sambungan. Sebab sambungan dia macam ni. Yang ini kita macam saya sengaja stop dekat situ tadi sebab kalau saya ceritakan yang belakang ni kira macam kurang lah. Jadi saya belajar sikit-sikit daripada sibuk saya. Saya potong ni sikit dari belakang ni. Sebenarnya macam ni. Lepas dia dengar bunyi benda rebah tu, ngam-ngam masa tu azan pun berkumandang. Dia pun lega sangat pada masa tu sebab perasaan ingin tahu yang kuat. Dia ni pun pergi jumpa dengan senior-senior dan yang dia kenal, sambil dia ceritalah apa yang menjadi malam tadi. Menurut senior yang dia kenal tu, dulu sekolah ni merupakan tapak peninggalan pusat tawanan. Pusat tahanan, pertawanan lah pula. Tahanan, aduh mulut. Nak dijadikan cerita, seorang banduan telah membunuh diri dan dikatakan juga terdapat rantai besi yang tergantung di pokok belakang bilik band. Begitulah kisahnya. Okey, bagaimana? Okey. Okey. Diharap semua terhibur dengan perkongsian kali ini. Anggaplah rancangan ini penghibur dan peneman anda semua. Okey guys. Akhir kata, maaf jika ada tersilap kata, tersilap cara sepanjang perkongsian ini. Okey. Anggaplah semuanya sekadar hiburan dan jalankan kajian anda sendiri jika anda ingin lebih kepastian. Tetap patuhi SOP. Kita masih belum menang lagi guys. Sasaran kita bawah 4,000 nampaknya masih jauh. Sekarang hari ini dah 8,000 lebih, dekat 9,000. Aduh, minta tolonglah sama-sama kita berdoa, sama-sama kita jaga ya. Stay safe. Salam Kanta Kelam. Salute. Okay guys, bye-bye. Terima kasih telah memberi saluran dengan aku. Harap semuanya terhibur dengan perkongsian yang telah disampaikan. Kerana semua ini hanyalah satu hiburan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.